Walau bagaimanapun setelah hamba memuat naik gambar tersebut, rupa-rupanya fakta yang hamba berikan itu adalah fakta yang salah. Jadi hamba mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada Datuk Muhammad Amar, Timbalan Menteri Besar Kelantan selaku Adun di Dun Pancu selaku YDP PAS Pangkalan Cepa. Maklumat yang hamba dapat bukan longkan tersumbat. Hamba minta maaf. Tolong kami, bantu kami, rakyat Kelantan dizalimi. Tolong kami, bantu kami, rakyat Kelantan dizalimi. Tiada air dalam tangki, gaji YB naik lagi. Tiada air dalam tangki, gaji YB naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf kalau suara hamba sumbang. Ini sebahagian daripada rintihan hamba, wakil anak Kelantan yang derita dengan wakil rakyat yang dinaikkan gaji, yang dikurniakan Mercedes mewah, tetapi perkhidmatannya sangat mendukacitakan kita. Terima kasih kerana menonton di channel hamba YouTube Jami Hassan, YouTuber rakyat. Jadi pada hari ini hamba nak mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada Datuk Muhammad Amar, Timbalan Menteri Besar Kelantan merangkap Adun di Pancu. Jadi pada 4 atau 5 hari lepas hamba ada memuat naik satu posting di Facebook hamba. Hamba memberitahu di dalam gambar tersebut, caption hamba menyatakan bahawa punca air naik di atas jalan dekat Jalan Kemuning hampir 200 meter saja pada rumah Datuk Muhammad Amar. Dikatakan hamba mendapat maklumat ianya berpunca daripada lokal tersumbat. Walau bagaimanapun setelah hamba memuat naik gambar tersebut, rupa-rupanya fakta yang hamba berikan itu adalah fakta yang salah. Jadi hamba mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada Datuk Muhammad Amar, Timbalan Menteri Besar Kelantan selaku Adun di Dun Pancu selaku YDP PAS Pangkalan Cepa. Maklumat yang hamba dapat bukan longkang tersumbat. Hamba minta maaf. Sebenarnya tidak ada longkang pun di situ. Jadi kalau longkang pun tak ada, bagaimana longkang nak tersumbat? Jadi sebenarnya jalan tersebut tidak ada longkang. Jadi hamba teringat balik satu ceramah Datuk Muhammad Amar juga di Pangkalan Cepa. Dia telah nyatakan lama, dia telah beritahu kepada rakyat, kepada pengundi lama dah. Dia memberitahu bahawa memang dia sengaja melambatkan pembangunan di Kelantan. Berulang sekali lagi, memang sengaja dilambatkan pembangunan di Kelantan. Ya, kita ulang sekali lagi. Memang sengaja pembangunan dilambatkan di Kelantan. Ya, kita ulang sekali lagi, kata Datuk Muhammad Amar, memang sengaja pembangunan dilambatkan di Kelantan. Memang kita akui pembangunan fizikal di Kelantan ni lambat berbanding dengan negeri-negeri lain. Sebab lambat ni ialah kita sengaja. Rakyat dah tahu, Datuk Muhammad Amar dah beritahu dan dia menang. Itu adalah tangan-tangan anda lah yang mengundi dia. Jadi dia dah menang. Jadi kenapa nak bising? Tak ada longkang. Jadi kepada yang mengundi dia tu tak payah bising lah. Kalau anda rasa anda berpuas hati, tak apalah. Lebih-lebih lagi yang perantau yang berada di luar yang tidak rasa bagaimana azab dan deritanya rakyat di sini, anda jangan kata apa-apa. Itu adalah pilihan anda, itulah tangan anda yang mengundi, itulah calon yang telah menang pada PRU yang ke-14. Tapi bagaimana pula bagi mereka yang tidak mengundi Datuk Muhammad Amar? Sudah pasti derita itu bertambah derita. Yalah, hamba dapat maklumat jalan tersebut apabila hujan hanya setengah jam sudah pun naik. Tadi hamba pergi sekali lagi, hujannya agak lama pada semalam lagi, memang sangat teruk. Sampai air itu masuk dalam rumah orang. Dan hamba juga mendapat maklumat di belakang sana tu ada surau ataupun masjid. Jadi kalau ada ayah-ayah, ibu-ibu yang nak ke masjid, kalau waktu hujan, memang sangat susah. Dan untuk maklumat lah, jalan itu memang jalan utama. Tapi mungkin Datuk Muhammad Amar dia guna jalan pada tembok. Dia tak guna jalan Kemuning untuk pergi ke Sukir. Jadi dia tak tahu. Jadi kereta Mercedes mewah dia tu tak perlu lalu jalan yang rakyat biasa lalu ini. Kalau kita ingat dalam ucapan Datuk Muhammad Amar ketika dia memberitahu Kelantan sengaja melambatkan pembangunan kerana katanya
Kelantan mampu kalau nak semaju ataupun pembangunan seperti Selangor. Kelantan boleh buat. Tetapi akhirnya dia kata, kalaulah Kelantan buat begitu, menyebabkan masalah sosial. Rakyat tak dapat kerja pembangunan. Sehingga kan dia menyamakan seperti mana di Langkawi, anak muda minum arak seperti minum ais juk. Masalah kesan sosial kepada masyarakat. Kalau kita tidak kawal pembangunan, dia akan berlaku kesan sosial. Supaya di Langkawi itu terlalu bebas sehingga akhirnya orang boleh minum arak supaya minum ais juk. Jadi kerana itulah pembangunan dilambatkan. Tak perlu nak dipercepatkan. Cuma kita pelik, kenapa pembangunan untuk rakyat ini dilambatkan, tetapi pembangunan gaji YB, pembangunan kereta Mercedes dipercepatkan. Kalau kita lepas dengan gitu, memang cepat pembangunan. Kalau cepat mana semua, tapi rakyat sendiri akan tinggal. Maka sebab tu KJN sengaja melambatkan pembangunan ini supaya nombor satu sekali rakyat ni tidak ketinggalan. Adakah rakyat dengan YB ni lain manusia? Adakah rakyat ni daripada planet Pluto? YB ni daripada planet Mars? Tak, kita daripada bumi yang sama. Kenapa wakil rakyat tak terasa terkejut kalau dipercepatkan kenaikan gaji? Jadi berbalik pada soal pembangunan dilambatkan di Kelantan, ambo nak tanya kepada pengundi, pada rakyat Kelantan, adakah masih relevan pembangunan di Kelantan dilambatkan kerana rakyat tidak mampu ikut arus pembangunan? Di saat wakil rakyat naik gaji, di saat wakil rakyat dapat menikmati kereta Mercedes mewah. Dan sudah pasti kereta Mercedes mewah itu takkan lalu tempat air bertakung. Jadi amo cabar Datuk Muhammad Amar, kalau betul kereta Mercedes itu adalah untuk kegunaan rakyat, tunjukkan kepada kami kereta itu lalu tempat rakyat lalu. Tunjuklah bagaimana kereta Mercedes mewah itu lalu di tempat air yang bertakung itu. Dan kita juga nak tengok Datuk Muhammad Amar berjalan ke masjid di tempat air bertakung itu. Pada tahun 2020, bagaimana kami rakyat Pengkalan Cepa masih banyak lagi tempat-tempat tidak ada longkang. Masih banyak lagi tempat di Pengkalan Cepa, saya ulang sekali lagi, tidak ada longkang. Dan kemarin nak tengok sahabat ambo, Kubi, mengeluarkan satu video lokal tersumak di Kota Baru. Ambo nak tanyalah kepada wakil rakyat hari ini, adakah anda rasa perbuatan anda ini tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat esok? Ya, anda kata itu adalah hak anda untuk menaikkan gaji kerana tidak ada bantahan di Dewan Undangan Negeri. Tetapi anda rasa di saat anda menaikkan gaji wakil rakyat, membeli Mercedes hasil daripada duit rakyat ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tanya anda di akhirat. Adakah prestasi anda sebagai wakil rakyat ini sudah pun mencapai satu tahap yang cemerlang? Adakah anda rasa kami rakyat sudah berpuas hati dengan perkhidmatan anda? Kita tak bercakap tentang air, kita tak bercakap tentang peluang pekerjaan, kita tak bercakap benda yang besar, tapi kita bercakap tentang longkang. Kalaulah kerajaan negeri gagal, wakil rakyat di setiap dom gagal mengenai pasti tempat ada longkang, tak ada longkang, tempat aliran air, itu tandanya anda wakil rakyat yang sangat gagal. Di saat anda menjadi wakil rakyat yang gagal, anda mendapat kenaikan gaji, anda mendapat kereta Mercedes mewah. Adakah anda rasa rakyat tidak akan tergurus? Adakah anda rasa kami rakyat akan mendoakan kesejahteraan anda? Saya ingin mengajak kepada rakyat Malaysia, rakyat Kelantan terutamanya, ya, kita lihat mereka dengan gagah menjadi wakil rakyat di Kelantan ni kerana mereka menjual agama, kerana mereka memperlihatkan mereka ni lah tokoh agama yang memperjuangkan agama. Tetapi hari ni kalau kita tengok RUU 355 hudud, mereka tak cakap pun, jelas mereka menggunakan agama. Tetapi ada orang kita mudah percaya. Jadi hari ini saya rasa tidak ada salahnya kita rakyat kalau rasa kita dikhianati dengan perkhidmatan air, perkhidmatan longkang dan banyak lagi perkhidmatan, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka ini kalah pada PRU yang ke-15. Jadi amo minta tolong seluruh rakyat Kelantan. Pertama, kalau anda rasa tak puas hati, selain pada berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarkan video. Setakat ni dah ada 3-4 video rakyat Kelantan bangun bangkit melawan kerajaan yang zalim ini. Jadi untuk kita jatuhkan kerajaan ini, untuk kita gantikan kerajaan hari ini,
Ambo memerlukan pertolongan anda semua. Ambo tidak mampu melakukan seorang diri, melainkan rakyat Kelantan bangkit melawan kerajaan zalim, bangkit melawan kerajaan yang menjual agama ini. Ayuh, adakah kita masih bersetuju pembangunan di Kelantan dilambatkan, tetapi kereta Mercedes kenaikan gaji disegerakan? Dan mereka telah menjual agama, mereka telah menggunakan agama demi kepentingan mereka, dan kita lihat hari ini tidak ada apa lagi yang mereka nak memperjuangkan. Sehingga ada ucapan daripada ulama PAS Kelantan, kalau tanya pasal hudud, itulah suara iblis. Ayuh rakyat Kelantan bangkit melawan kerajaan yang mempergunakan agama untuk kepentingan mereka. Kita bangkit lawan kerajaan ini. Ayuh bersama saya, jom kita pakat tolong negeri Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.